Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramai daripada kita yang tidak meletakkan perasaan di dalam hati sanubari bahawa akhlak itu merupakan ibadah. Saat seseorang itu membaca Al-Quran atau mengerjakan solat, maka kita merasakan itu merupakan suatu ibadah. Itu merupakan satu perbuatan yang akan diganjari oleh Allah SWT dengan ganjaran pahala. Tapi saat kita berakhlak mulia, menolong orang di jalanan, menghormati orang yang lebih tua, atau bercakap dengan sopan dan santun, kadang-kadang kita merasakan bahawa hal itu bukan satu ibadah, seakan-akan ianya tidak akan diganjari dengan ganjaran pahala. Sedangkan pada hakikatnya, akhlak merupakan satu ibadah yang sangat agung. Akhlak merupakan budi pekerti, tingkah laku, tabiat atau kelakuan seseorang terhadap sesuatu atau terhadap seseorang yang lainnya. Akhlak ini merupakan sesuatu yang ditonjolkan secara spontan dan ianya merupakan sesuatu perkara yang kita tunjukkan secara konsisten walaupun berhadapan dengan situasi yang berbeza ataupun dengan orang yang berbeza. Kalau kita ini ingin melihat bagaimana akhlak kita dengan satu orang yang lebih tua daripada kita, maka kita lihat kembali bagaimana laras bahasa yang kita gunakan, bagaimana nada yang kita gunakan ketika bercakap dengan orang yang lebih tua daripada kita, termasuklah saudara mara kita, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, bahkan dengan seseorang yang mungkin ramai yang menganggapnya sebagai satu orang yang rendah martabatnya, seperti kita ini berhadapan dengan seorang pengemis. Jadi kesimpulannya, bagaimana kita berhadapan dengan mereka, maka begitulah letaknya akhlak kita. Maka dari situ akhlak ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertamanya disebut akhlak mahmudah ataupun juga disebut akhlakul karimah, dan yang keduanya ialah akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah ialah sifat ataupun tingkah laku terpuji yang dimiliki oleh seseorang, dan sifat atau tingkah laku tersebut adalah bersesuaian dengan kehendak syarak. Manakala sifat mazmumah pula ialah sifat tercela yang dimiliki oleh seseorang dan sifat tersebut berlawanan dengan yang dituntut oleh syarak. Maka akhlak Islamiah ini, nilaian terhadap sesuatu kebaikan itu adalah berdasarkan kepada penyataan bahawa hal itu merupakan baik menurut sudut pandang Al-Quran, ataupun hal tersebut dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan tidak memadai hanya sekadar ramai manusia yang bertanggapan bahawa hal tersebut merupakan satu hal yang baik. Akhlak memiliki kepentingan yang cukup besar dalam hidup kita. Antara kepentingan akhlak yang pertama ialah akhlak merupakan satu perkara utama dalam syariat Islam. Ini kerana Allah SWT secara khusus memuji sisi akhlak baginda Rasulullah SAW. Sekiranya baginda memiliki akhlak yang sangat agung, sudah tentu kita sebagai umatnya perlu mengikuti sunnah tersebut dengan meniru akhlak baginda Rasulullah SAW. Kepentingan yang kedua, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ini memberi suatu mesej yang cukup jelas bahawa agama ini seakan-akan tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan di dalam Islam, akhlak merupakan sesuatu perkara yang cukup besar. Yang ketiga, sebab kebanyakan orang masuk syurga adalah kerana berakhlak mulia. Baginda Nabi SAW pernah ditanya, apakah sebab kebanyakan orang dimasukkan ke dalam syurga? Dan baginda Nabi SAW telah menjawab, takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Ini jelas menunjukkan satu orang yang memiliki akhlak yang mulia cenderung untuk dimasukkan ke dalam syurga. Bahkan di dalam syurga ramai yang masuk ke sana disebabkan oleh berakhlak mulia. Yang keempat, Nabi menjadikan akhlak mulia sebagai kayu ukur keimanan. Dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang bersikap baik terhadap isteri-isterinya.
Kenapa begitu? Hal ini kerana akhlak yang mulia merupakan satu bentuk praktikal yang akan terzahir daripada diri seseorang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan keimanan itu digambarkan belum lagi sempurna dimiliki oleh seseorang seandainya tidak memiliki nilai-nilai akhlak yang tertentu sebagaimana yang disifatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seseorang hamba selama-lamanya. Yang kelima, seseorang yang berakhlak mulia itu, maka Nabi SAW akan semakin mencintainya. Dalam satu hadis, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, "Mahukah kamu aku kabarkan tentang orang yang paling aku sukai daripada kalangan kamu, dan pada hari kiamat nanti tempat duduknya paling dekat dengan aku?" Sahabat-sahabat semuanya diam. Maka baginda mengulangi kata-kata tersebut sampai 2 atau 3 kali. Akhirnya sahabat-sahabat pun menjawab, "Mahu ya Rasulullah." Maka baginda bersabda, iaitu orang yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Yang keenam, berakhlak mulia merupakan satu jalan kita mudah untuk melakukan kebaikan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan mampu memberi kepada semua orang dengan hartamu, akan tetapi kamu boleh memberi kepada semua orang dengan senyuman dan akhlak mulia." Maksudnya apa? Sekiranya kita ini ingin memberikan sedekah kepada setiap orang manusia, setiap yang kita jumpai kita ingin tolong dengan memberikan wang ringgit, maka sebanyak mana wang ringgit yang kita miliki, pastinya ianya akan habis, dan setelah habis kita tidak mampu lagi untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang berikutnya. Tapi seandainya kita ini memberikan senyuman, kita mampu memberikannya kepada seorang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan ketika berhadapan dengan jutaan orang, kita masih lagi mampu untuk mengukirkan senyuman. Dan seandainya berhadapan dengan jutaan orang yang berikutnya, kita masih tetap terus mampu untuk mengukirkan senyuman kepada mereka tanpa ada kesudahan. Begitulah juga dengan akhlak-akhlak yang lain, kita ini tetap terus boleh pamerkan kepada lebih ramai orang, dan ini merupakan suatu kebaikan. Yang ketujuh, Nabi SAW sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan akhlak yang mulia. Nabi SAW berdoa, "Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin huluki." Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindahkan rupaku, maka perindahkanlah pula akhlakku. Maka disebutkan tentang kepentingan yang jumlahnya 7 tadi, disebutkan satu persatu supaya kita ini dapat mengambil pengajaran dan juga kesimpulan daripadanya bahawa akhlak mulia itu merupakan satu ibadah. Jadi marilah kita ini meletakkan perasaan berjaga-jaga saat kita ini menulis status, menulis komentar, berkata-kata di media sosial dan sebagainya, juga dalam setiap perilaku yang kita lakukan. Kerana ini semua merupakan akhlak dan diperhatikan dalam syariat Islam. Akhlak yang mulia ini kita dapat perolehi termasuklah dengan cara belajar dan berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Marilah kita muhasabah diri kita, dan sudah semestinya walau bagaimanapun tetap ada ruang yang boleh kita perbaiki daripada sudut akhlak kita. Memperbaiki akhlak ini merupakan suatu perjuangan daripada bersifat kedekut kepada bersifat dermawan, daripada biasa bercakap bohong kepada bercakap benar, daripada seorang yang berkata kasar kepada satu orang yang berkata lembut dan sopan santun. Usaha-usaha ini telah diberi jaminan yang cukup besar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi jaminan kamu akan diberikan istana di atas syurga kepada sesiapa yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Maka semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.